Istilah terorisme bermaksud dengan penggunaan kekerasan dalam memastikan segala matlamat yang dikehendaki tercapai. Ia termasuk juga dalam aktiviti penculikan, rampasan, pembunuhan dan juga peperangan. Ahli falsafah Islam seperti Ibnu Miskawih menekankan bahawa pembersihan jiwa manusia perlulah diberikan keutamaan dalam melahirkan akhlak yang berkualiti, seterusnya melaksanakan jihad secara adil. Namun, ia bukanlah memfokuskan kepada peperangan yang mengangkat senjata, tetapi peperangan melawan nafsu. Situasi ini turut ditekankan oleh Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, budaya keganasan bukanlah sesuatu yang adil. Sebaliknya, ia perbuatan yang melampaui batas dan ketidakadilan. Keganasan dan kekejaman bukanlah dianggap jihad, sebaliknya sesuatu yang tidak berakhlak, tidak beretika dan juga tidak bermoral. Kebanyakan definisi terorisme yang utama ialah tindakan yang berniat untuk menimbulkan ketakutan dilakukan demi mencapai matlamat ideologi atau mengabaikan keselamatan orang awam. Sesetengah definisi terorisme juga termasuk tindakan yang mengganas dan berperang yang melampaui batas undang-undang. Tetapi perkataan terorisme tiada maksud yang khusus dan tetap mengikut Kamus Dewan. Perkataan jihad berasal dari kata akal jahadah yang bererti usaha, tenaga dan kekuatan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, jihad bermaksud usaha penentangan yang bersungguh-sungguh terhadap anasir-anasir yang hendak merosakkan negara demi mencapai kebaikan yang diredai oleh Allah. Seseorang dikatakan berjihad apabila ia berusaha mati-matian dengan mengerahkan segenap kemampuan fizikal maupun material untuk memerangi dan melawan musuh agama. Dengan kata lain, berjihad sama dengan berperang. Namun, istilah jihad sering disalahfahami baik oleh kaum Muslim maupun pengamat Barat. Selain itu, jihad yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran adalah berusaha keras untuk menegakkan kebenaran dan untuk mencapai tujuan suci yang diredai oleh Allah. Perkataan jihad dalam Al-Quran meliputi segala usaha dan perjuangan yang menjuruskan kepada tertegaknya agama Allah sebagai teras utama yang mendasari kehidupan umat manusia sejagat. Perlu difahami bahawa konsep jihad yang diterangkan adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap perkara yang dapat meninggikan kalimat Allah dan agamanya. Halo, nama saya Siskara. Saya akan bentangkan konsep dari perspektif agama Islam, Kristen, dan Buddha. Pertama sekali saya akan bentangkan dari agama Islam. Islam satu sistem hidup yang bersifat rabbani dan menganjurkan kepada manusia agar bersikap adil dalam setiap tindakan yang diambil. Ianya terbina di atas prinsip yang luhur dan merangkumi matlamat yang jelas. Bagi konsep Islam, persamaan dalam Islam dalam kepelbagaian etnik, bangsa, dan keturunan merupakan satu fitrah kehidupan yang perlu diterima setiap insan. Seterusnya yaitu konsep dari ekonomi, yaitu zakat. Hal ini karena zakat dapat dikategorikan sebagai satu sumber dana pembangunan bagi agama Islam. Konsep seterusnya yaitu dari agama Buddha. Bagi agama Buddha pula, salah satu kepercayaan bagi mereka yaitu sering disebut reinkarnasi, yaitu konsep bahawa orang yang dilahirkan semula selepas kematian. Seterusnya ialah konsep anicca dan anatta. Anatta yaitu penolakan terhadap unsur jiwa, merupakan ajaran yang menafikan kewujudan unsur jiwa dalam setiap kejadian. Anatta mesti difahami dalam 3 cara yang berbeza, yaitu tiada jiwa, tiada diri, maka tiada kawanan. Manakala anicca pula yaitu menegaskan sifat fana dan makhluknya. Seterusnya yaitu bagi agama Kristen. Bagi orang Kristen, agama Kristen berfokuskan kepada bahan rujukan yaitu kitab Injil atau lebih dikenali sebagai Bible. Kristen percaya bahawa pembenaran iman melalui kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai anak Tuhan. Konsep Trinity yaitu Bapa, Putera dan Roh Kudus
merupakan tunjang akidah bagi agama Kristen. Soal keselamatan bagi agama Kristen pula, konsep sebenar adalah keselamatan dunia dan akhirat. Kebanyakan penganut agama Kristen adalah penyokong Trinitarianism dan mempercayai bahawa Yesus adalah jelmaan Tuhan bagi mereka yang beragama Kristen. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang konsep dan juga perspektif di antara agama Islam dan juga Barat. Pendidikan merupakan sesuatu yang amat penting dan mencabar bagi kehidupan manusia. Tanpa pengetahuan, manusia tidak akan mengenal huruf, membaca dengan baik dan juga mempunyai pengetahuan secara formal dan juga informal. Melalui konsep dan juga perspektif bagi agama Islam, di sini saya akan menjelaskan di mana pembaruhan dalam Islam adalah mengikut agama, bukan agama yang mengikut kebendaan. Namun begitu, ianya juga tetap fleksibel dan juga tidak rigid. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan lagi segala bentuk pembangunan kebendaan berkait rapat dengan kerohanian. Segala urusan tidak terlepas daripada mengikut prinsip-prinsip akidah, syariah dan juga akhlak. Menurut konsep dan juga perspektif bagi Barat pula, mereka hanya melihat perkara-perkara keduniaan hanya untuk kehidupan dunia semata-mata. Secara implisit merupakan perspektif kritis terhadap budaya moden dan bertentangan dengan kecenderungan hedonistik wawasan Barat. Bagi perbezaan agama dan juga kepercayaan Islam, di sini jelaslah bahawa akidah yang benar iaitu mempercayai Allah yang Maha Esa dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dianggap ciri utama bagi manusia bertamadun. Bagi sudut pandangan Barat pula, jenis kepercayaan pada zaman tamadun awal adalah berbentuk politisme yang mana mempercayai banyak Tuhan. Taslimnya, unsur-unsur alam sekitar disembah untuk mengelakkan malapetaka. Beralih kepada jenis-jenis jihad, jihad boleh dibagikan kepada 3 kategori. Yang pertama adalah tenaga dan nyawa, yang kedua adalah harta dan wang ringgit, yang ketiga adalah akal pikiran dan ilmu. Kategori pertama, nyawa dan tenaga itu biasanya berlaku di medan peperangan. Contohnya seseorang itu mempertahankan agamanya sehingga meninggal, itu namanya itu boleh dinamakan sebagai mati syahid. Manakala kedua, harta dan wang ringgit itu contohnya golongan orang kaya boleh menyumbangkan dari segi keuangan sebagai sokongan untuk dalam medan peperangan. Yang ketiga adalah akal pikiran dan ilmu. Kita boleh kaitkan dengan contohnya sumbangan Salman Al-Farisi yang telah memberi ide untuk pembinaan parit sebagai benteng pertahanan dalam perang Khandak. Nafsu. Jihad melawan nafsu ini bukan bermaksud kita menolak semua kenikmatan atau kesenangan di dunia ini, tetapi bermaksud kita mengawal atau menyalurkan nafsu kita ke arah yang betul. Adalah jihad menentang golongan yang memusuhi Islam dan jihad menentang golongan yang munafik. Kedua-dua golongan ini kaum muslimin dibenarkan untuk menggunakan kekerasan jika mereka tidak ingin menggunakan cara yang lembut. Yang terakhir adalah jihad membasmi kemungkaran dan kezaliman. Umat Islam digalakkan untuk membasmi segala kezaliman yang berlaku di suatu pemerintahan dan menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan konsep aman ma'ruf nahi mungkar agar pemerintahan tersebut berada di landasan yang benar. Terorisme didefinisikan melalui sifat terorisme itu sendiri. Melalui apa yang telah saya kaji, beberapa orang ideologis daripada Barat telah mengkategorikan terorisme kepada beberapa jenis. Sebagai contoh, ideologis Barat yang bernama Tonton telah mengkategorikan terorisme kepada 2 jenis, yaitu yang pertama, enforcement terror, yang kedua, agitational terror.
WF May pula telah mengkategorikan terorisme kepada dua jenis juga, iaitu yang pertama pemerintah teror, yang kedua cengkapan suasana teror. Yang terakhir, Wilkinson telah mengkategorikan terorisme kepada 4 jenis, iaitu yang pertama terorisme politik, yang kedua terorisme perang, yang ketiga terorisme psikik, dan yang terakhir terorisme kriminal. Saya juga telah menemui dan mengkaji beberapa jenis terorisme seperti bioterorisme, yang melibatkan penggunaan ejen biologi yang beracun dilepaskan di suatu kawasan dan telah membahayakan nyawa organisma seperti manusia, binatang dan juga tanaman. Seterusnya, cyberterrorism, yang juga dikenali sebagai keganasan cyber, merujuk kepada teror yang dilakukan melalui sistem komputer dan sistem telekomunikasi. Seterusnya, ekoterorisme, yang merujuk kepada keganasan untuk kepentingan alam semula jadi. Seterusnya, terorisme nuklear. Terorisme nuklear merujuk kepada penggunaan atau pembuatan senjata nuklear ataupun penyebaran bahan mentah nuklear itu sendiri. Dan yang terakhir, narkoterorisme. Narkoterorisme pula merujuk kepada keganasan pengedar dadah terhadap pihak berkuasa ataupun pemerintah yang berusaha menangani pengedaran dadah. Terima kasih. Seterusnya saya akan bentangkan tentang bentuk ideologi terorisme. Sejak kebelakangan ini, terlalu banyak ideologi maupun fahaman yang telah dibentuk yang berciri-cirikan fahaman keras, radikal maupun ekstrim. Bahkan fahaman sebegini mampu untuk mempengaruhi masyarakat lakukan tindakan-tindakan di luar kawalan seperti unsur-unsur keganasan, penculikan, pengeboman kendaraan, rampasan. Oleh itu, saya akan bentangkan dua bentuk fahaman ideologi terorisme, yaitu yang pertama, terorisme meminggirkan hikmah dan akhlak Islamia. Seperti yang kita tahu bahwa terorisme ini bersifat keganasan, radikal dan melampaui batas secara pemahaman ideologi maupun perbuatan, bahwa pembersihan jiwa manusia perlu diberi keutamaan dalam melahirkan akhlak yang berkualitas untuk melakukan jihad secara adil. Namun, jihad yang diperjuangkan oleh golongan terorisme ini memfokuskan kepada peperangan yang menggunakan senjata. Bentuk yang kedua, yaitu terorisme meminggirkan undang-undang. Menurut pandangan daripada ahli falsafah klasik seperti Sokrates mengatakan bahwa walau apapun niat seseorang itu untuk memperbetulkan keadaan, menggunakan kekerasan dan membelakangi undang-undang, maka perbuatan tersebut adalah dianggap melanggar perintah ataupun melanggar undang-undang. Maka ia adalah satu perbuatan yang tidak beretika maupun bermaruah. Secara rangkumannya, banyak bentuk ideologi fahaman terorisme, namun dua perkara yang menonjol, yaitu yang pertama, terorisme meminggirkan hikmah dan juga akhlak Islamia, dan kedua, terorisme melanggar undang-undang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya akan terangkan pasal ciri-ciri untuk jihad. Pertama sekali, jihad ini adalah satu cara untuk orang Islam mendapatkan pahala dan masuk ke dalam syurga secara mudah. Tetapi sebenarnya jihad ni dia agak complicated. Okey. Pertama sekali, ciri-ciri jihad adalah perlu berjuang demi agama dan berani mengorbankan nyawa demi untuk membela agama. Dia ada 4 syarat. Syarat pertama adalah tidak boleh mencederakan wanita dan kanak-kanak, dan orang tua juga, orang-orang emas, warga emas pun juga tidak boleh dicederakan. Hal ini kerana mereka perlu, walau dengan bagaimana sekalipun, perlu menjaga kanak-kanak, wanita dan juga warga tua. Seterusnya, mereka mestilah memastikan bahawa mereka tidak memusnahkan harta benda dan pokok-pokok dan flora fauna. Hal ini kerana perkara tersebut dianggap hak dan harta benda bagi mangsa. Jadi jika kita memusnahkannya, kesian kepada si mangsa. Okey, untuk membela agama perlulah mempunyai jati diri dan perasaan yang kuat. Kemudian akhir sekali adalah perlulah dilakukan
dengan niat hanya demi kerana Allah SWT. Okey, kemudian bagi terorisme pula adalah dia terbahagi kepada dua, iaitu terorisme alaf baru dan alaf lama. Bagi terorisme, ciri-cirinya adalah dia bersifat strategik. Dia memerlukan sasaran, betul-betul perlu memilih sasaran yang betul bagi untuk melakukan tugas mereka. Kemudian mereka memerlukan bagi tujuan politik. Mereka hanya akan melakukannya bagi tujuan politik dan mereka menyasarkan selalunya pada ahli-ahli politik. Seterusnya adalah mereka bagi terorisme, mereka memerlukan dana yang banyak. Oleh itu, mereka sering menggunakan dan menyasarkan warga awam ataupun orang awam sebagai mangsa mereka, di mana mereka boleh dapatkan askar, bekalan makanan dan barang kegunaan lain melalui melalui orang awam tersebut. Akhir sekali, jihad dan terorisme mempunyai satu perbezaan yang sangat besar, di mana jihad terdapat beberapa prinsip yang memastikan ia tidak boleh diganggu, antaranya keselamatan orang lain. Manakala untuk terorisme, mereka hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri, berlapikkan keuntungan. Sekian, terima kasih.